Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak skrin sekarang? Nampak. Okey, good. Okey, so kita akan tengok yang ini dan saya akan terang dulu beberapa soalan sebelum kita tengok pada soalan-soalan yang saya dah share dekat korang. Okey, ada banyak soalan yang saya dah share dekat korang. Okey, jap ya. Okey. Okey dah. Okey, so kita akan bermula dengan soalan yang melibatkan three unknown and three equation. Okey, you ada 3 yang kamu nak cari. Oh, okey, ada orang masuk lagi. Okey. Okey, saya bagi contoh dekat sini, okey, di mana kamu akan ada 3 persamaan dan 3 unknown. Okey, iaitu 3 huruf. Okey, 3 pun boleh ubah, 3 unknown, okey, yang kita nak cari. Okey, so kat sini saya akan terang satu dulu. Okey, kemudian nanti kamu boleh cuba untuk soalan yang lain. Okey, contoh soalan saya. Okey, soalan pertama, dia bagi dekat sini adalah contoh X tambah Y tolak 2Z sama dengan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Kemudian 2X tambah Y tolak 3Z sama dengan 4. Okey, ini yang dimasukkan 3 persamaan. Kamu ada 3 persamaan dan 3 unknown. Unknown dia iaitu X, Y, Z. Itu yang kita nak cari. Okey, dia ada macam-macam cara sebenarnya. Okey, jadi dekat sini apa yang kita buat, okey, tak kisah pun nak guna cara yang macam mana. Okey, contoh, saya akan buat macam ni. Okey, jadi kat sini saya labelkan dulu ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan yang ketiga. Okey, kalau kita tengok persamaan 1 dengan 2 ada yang kita boleh hapuskan dengan cara iaitu kita buat persamaan 1, kita tolak persamaan kedua. Jadi sebenarnya kamu tak boleh hafal pun step ni. Persamaan 1 nak tolak 2 ke, tak boleh. Jadi tengok mana yang sesuai. Sebab saya nak buat persamaan 1 dan 2 dan kalau kita tengok persamaan 1 ada X, persamaan 2 ada X. Bermakna saya akan hapuskan X dulu. So saya buatlah persamaan 1 tolak persamaan kedua. Jadi bila saya tolak, kita tengok, jadi kamu boleh keluarkan macam ni pun boleh, tak nak keluarkan awak boleh potong-potong. Kalau nak potong-potong X dengan X macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak keluarkan dia X tambah Y tolak 2Z sama dengan 1. Okey, jap. Okey. Okey, kemudian satu lagi kita buat X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Kita kata persamaan 1 tolak persamaan kedua. So, saya buat tolak macam tu. Jadi, X dah habis. Y tolak 2Y, negatif Y. Negatif 2Z tolak dengan Z. So, kita dapat kat situ negatif 3Z. Sekejap Okey, dah. Okey, so kat sini kita akan dapat negatif 3Z. So kita dapat negatif 3Z. Lepas tu 1 tolak 3 kita dapat negatif 2. Okey, ini persamaan kita iaitu persamaan yang keempat. Okey, kemudian kalau kita... ada lagi masuk. Okey. Sebab sekarang walaupun data on admit, dia tak boleh nak auto masuk juga. Saya pun tak tahu kenapa. Kena buka juga pintu baru orang tu boleh masuk. Okey, so sekarang maksudnya saya kena buat lagi, cari lagi persamaan yang ada Y dengan Z. Tadi saya dah buat 1 dengan 2. So saya nak buat persamaan yang kelima yang ada Y dengan Z. So apa yang kita buat dekat sini, saya akan buat persamaan antara persamaan 3 dengan persamaan yang ke 2 dengan 3 ataupun 1 dengan 3 pun boleh, tak kisah. Jadi dekat sini apa yang saya buat, saya ambil persamaan 1, saya darab 2. Okey, saya darab 2. Kenapa saya darab 2? Supaya dia jadi bila darab 2
Persamaan 1 ni saya darab 2. So, saya dapat 2X tambah 2Y tolak 4Z sama dengan 2. Jadi, ini adalah persamaan saya yang kelima. Daripada 1 dah jadi persamaan yang kelima. So, sekarang saya buat dengan persamaan 3. Persamaan 3 saya apa? Iaitu 2X tambah Y tolak 3Z sama dengan 4. Saya dah kata tadi, saya nakkan Y dengan Z. Jadi dekat sini saya nampak dah X dengan X dah sama. So saya akan gunakan operasi tolak. Okey, guna operasi tolak jadi 2X tolak 2X dah habis. 2Y tolak Y kita dapat Y. Negatif 4Z tolak 3Z kita dapat negatif Z. 2 tolak 4 kita dapat negatif 2. Maka ini adalah persamaan yang ke-6. Okey, dah sampai persamaan 6 maksudnya kita nampak dekat sini persamaan 4 dan persamaan yang ke-6 dia mempunyai unknown yang sama. Jadi saya ambil dekat sini, kita tengok dulu. Sini negatif Y, sini Y. So kita nampak nombor dia dah sama iaitu 1 tapi tanda dia tak sama. Maka apa yang saya buat dekat sini adalah saya ambil persamaan 4, saya tambahkan dengan persamaan yang ke-6. Saya tunjuk satu-satu ni. Siapa yang dah okey dia boleh potong-potong je. Sekarang ni saya tunjuk sekiranya kalau saya nak potong-potong takut kamu tak faham. Jadi saya tuliskan dulu negatif Y tolak 3Z sama dengan negatif 2. Satu lagi Y tolak Z sama dengan negatif 2. Okey, sekarang kat sini saya kata saya akan tambah. Okey, saya akan tambahkan dia. Jadi apa yang saya gunakan sini ni tambah, maka negatif Y tambah Y habis. Negatif 3Z tambah dengan negatif Z. So kita dapat negatif 4Z. Sama dengan negatif 2 tambah dengan negatif 2 kita dapat negatif 4. Jadi dekat sini kita dapat Z-nya ialah 1. Okey, dah dapat Z, kita ambil. Kita nak cari Y. Kenapa kita nak cari Y? Sebab dekat sini persamaan keempat dan persamaan keenam kita dah nampak dia ada Y dan Z. So bila Z saya dah tahu, saya masuklah dekat 4 boleh, dekat 6 boleh. Contoh saya masuk dekat 4. 4 saya negatif Y tolak 3Z. Z kita 1 sama dengan negatif 2. Negatif Y sama dengan negatif 2 tambah 3. Negatif Y sama dengan 1, maka Y kita dapat negatif 1. Selepas kita dapat Y dengan Z, kamu masukkan dekat mana-mana atas ni tak kisah. Masuk dekat persamaan 1 boleh, kedua boleh, ketiga pun boleh. Contoh saya ambil persamaan 1. Persamaan 1 saya ialah X tambah Y, X tambah Y, X saya tak tahu. Tambah Y, Y saya negatif 1. X tambah Y, Z saya tadi negatif 2Z. Z saya ialah 1 sama dengan 1. Iaitu saya ambil persamaan pertama. Saya ambil persamaan pertama. Okey? Itu dia persamaan pertama saya. X tambah Y tolak 2Z. X tambah Y tolak 2Z sama dengan 1. Selesaikan. So, you dapat X tolak 1 tolak 2. Jadi negatif 3. So, dapat 1 tambah 3. Maka X kita dapat 4. Okey, selesai. Okey, so dekat sinilah untuk 3 persamaan. 3 equation and 3 unknown. Dan jangan lupa kamu tolong semak. Okey, apa maksud semak ialah ambil semua nilai ni, masukkan dekat tadi persamaan 1 dah betul. You try lah dekat persamaan kedua. Try lah juga dekat persamaan ketiga. Pastikan nilai X, nilai Y, nilai Z ni masuk dalam persamaan ini dapat jawapan seperti ini. So, kamu kena semak. Ramai pelajar tak semak. So, itulah dia untuk 3 persamaan dan 3 unknown. Boleh? Okey. Ini yang mudah. Ada juga orang gunakan kaedah substitution. Okey, iaitu kaedah penggantian. Okey, tapi penggantian tu bagi saya lebih mudah kalau kamu gunakan bila dia punya equation nanti unknown, linear and non-linear. Lepas ni kita tengok untuk linear dan bukan linear. Okey, perlu tak saya bagi satu lagi contoh? Kalau perlu, angkat tangan. Kalau tak perlu, saya nak bagi soalan. Perlu tak? Tak perlu. Okey, tak perlu saya bagi kamu soalan. Okey, tengok soalan saya.
Okey. So soalan diberi di sini, okey, saya bagi kamu 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 8. Negatif 3x tambah 4y tambah 5z sama dengan 4. X tolak 2y tolak 2z sama dengan negatif 1. Okey, cuba buat. Okey tak? Respon sikit. Okey, Go. Okey kan? Senang lagi kan? Okey, try buat. Siapa dah siap boleh share kat saya. Sekejap saya record tapi kali ni saya record guna dia screen recorder ni dia lagi besar. Saya boleh dapat maksudnya tak ada gambar saya. Kalau saya record guna Google Meet, nanti korang tengok dekat channel tu ada tepi tu ada muka saya. So kalau macam ni, macam yang semalam kalau kamu dah tengok yang dia record tu screen. Jadi semua nampak apa yang kita tulis je. Tak kacau muka. Saya dah record dah. Terima kasih. Ada yang takut saya tak record kan. Dah record dah. Betul. Macam sebelum ni kan saya record nanti nampak muka saya. Lepas tu masa baca doa dia. Lepas tu kalau siapa yang bercakap dia akan keluar orang tu. Tapi yang ni dia tetap dekat screen je. Okay, ada yang dah dapat dah? Ekal dapat Ekal? Muaz ada tak Muaz? Belum cikgu. Okay. Muaz ada? Muaz dia demam. Oh, demam. Alah.
Assalamualaikum. Siapa dah boleh hantar Cikgu dapat jawapan. Dapat, okey. Hantarkan saya dah belum? Okey, Ah, okey dah. Okey. X negatif 3. Ni siapa ni? Siapa yang cakap ni? Faris. Okey, apa Faris? X? X negatif 3. Faris dah masukkan belum kat tiga-tiga persamaan ni? Betul ke tak? Belum. Masukkan dulu. Cuba masukkan. Y jap. Y je negatif 2. Y betul, negatif 2. Z 5. Salah. Cuba masukkan. Faris cuba masukkan dekat mana-mana persamaan tu, jawapan Faris. Dapat tak contohnya? Maksudnya kan, sekarang Faris masukkan X kat sini, masukkan Y, masukkan Z. Dapat tak 8? Asno mengelak. Saya tengah check, dia pergi delete. Tak sempat. Asno, tak apalah. Saya nak check. Nanti saya tengok mana kau silap. Kau delete lah pula. Aku tengah tengok. Apa lagi? Ha? Y tadi dah betul. Y betul. Cikgu. Ya. Z 3 tu. Z 3 betul. Lagi? Y negatif 2. Okey. X 9. Salah. Cuba masukkan. Korang ni degil lah. Cuba kau masukkan dalam persamaan. Kau masukkan dapat tak? Okey, sekarang kan kamu kata kita masukkan Kita tengok Okey, saya ambil kalkulator jap. Oh, salah operasi tu. Sekejap. Okay. X X apa? X1 tu. X1. Baru betul. Okey. Orang lain dapat. So, jawapan dia adalah set. Jawapannya X dia 1, Y dia negatif 2, Z dia 3. Siapa tak dapat, tak apa. Awak hantar kat saya akan nampak, saya boleh semak. Sebab kadang-kadang bila kita buat, kita tak nampak apa salah kita. Orang tengok, nanti awak kata, cikgu ni nampak je. Sebab kadang-kadang kesilapan kita tu, apa yang kita buat memang kita tak perasan. Macam tu. Tapi apa-apa pun, bila kamu dapat jawapan, kamu mesti masukkan. Sebab dalam peperiksaan, kamu nak tanya siapa betul atau salah kan? Jadi kamu masukkan nilai-nilai yang kamu dapat ni ke dalam mana-mana
persamaan. Dan jangan masuk dekat satu persamaan aja. Sebab kadang-kadang kamu masuk dekat persamaan satu tu tempat yang kamu dapat jawapan salah. Jadi kamu kena masukkan juga dekat persamaan kedua. At least you masuk pada 2 persamaan. Faham? Boleh? Okey, semua orang dapat ke tidak? Ada tak yang tak dapat? Kalau tak ada yang tak dapat, tolong angkat tangan. Tak ada Oh, ada. Okey. So, tengok dekat sini. Dekat sini sebenarnya tak kisah pun nak tengok mana. Kalau tadi kamu tengok kat persamaan ini, saya boleh terus hapuskan. Sebab persamaan 1 dengan 2 ada yang sama. Okey, jadi tak perlu buat darab dengan apa-apa nilai. Tetapi untuk soalan yang kedua ni, kamu tak boleh nak hapuskan. Maksudnya apa? Tengok, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Dekat persamaan 1, dia 2x. Kita tengok tempat lain tak ada 2x. Yang kedua, dia 3y. Tengok tempat lain, tak ada yang sama. Yang ketiga, dia 4. Sini 5, sini 2. Tak ada yang sama. Jadi, maksudnya kita tak boleh dengan mudah nak tambah atau tolak macam soalan tadi. So, apa yang perlu kamu buat dekat sini? Okey, tengok. Sekarang you kena decide, kamu nak hapuskan apa dulu. Contoh, saya nak hapuskan X. Saya akan buat antara persamaan 1 dengan 3. Okey, kenapa saya buat persamaan 1 dengan 3? Sebab sini 2X, kat sini X. So, dengan mudah saya akan darabkan persamaan ketiga dengan 2. Okey, persamaan ketiga tu saya darab dengan 2. Okey, jadi kalau saya darab dengan 2 persamaan ketiga tu, kita akan dapat di situ adalah persamaan 3 jadi 2x tolak 4y tolak 4z sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang keempat. Asalnya persamaan 3, jadi persamaan keempat. Saya ambil dengan persamaan 1. Persamaan 1 saya 2x tambah 3y tambah 4z. Okey. 2 cikgu. Apa dia? 2x. Apa dia? Ada silap. Oh, sini 2. Okey, terima kasih. Okey. Jadi 4z sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. So, apa yang saya buat dekat sini adalah persamaan 4, saya akan tolak dengan persamaan 1. Bila saya tolak dengan persamaan 1, kamu tengok 2x tolak 2x. Habis. Okey. Lepas tu, bila saya tolak habis, yang ini kita tengok negatif 4y tolak. Tolak dengan persamaan 1. So, kita dapat sini adalah negatif y. Okay. Negatif 4. Sorry. Negatif 4 kamu tolak dengan 3y. So, you dapat negatif 7y. Okay. Kemudian dekat sini, negatif 4 tolak dengan 4z. So, kamu dapat sini adalah negatif 8z. Kemudian negatif 2 tolak dengan 8, kamu dapat negatif 10. Maka ini adalah persamaan yang kelima. Okey, so saya tadi kita buat 4 dengan 1. 4 tadi asalnya adalah persamaan 3. So kita dah buat 3 dengan 1. Sekarang kita buat lagi yang mana? Kita nak buang X. So saya nak buat persamaan 2 dengan persamaan 3. Ataupun kat sini, okay, kalau persamaan 2 dengan 3 boleh. Ataupun kita nak gantikan, buat 2, persamaan 1 dengan 2 boleh. Tapi kalau persamaan 1 dengan 2, maksudnya apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena samakan X. Supaya nanti kita boleh hapuskan X. Okay? So sekarang kita buat mana yang nak mudah, kita ambillah persamaan 2 dengan 3. Persamaan 2 dengan 3, jadi sekali lagi persamaan 3 tu saya darabkan. Kali ni persamaan 3 saya darabkan dengan 3. Persamaan 3 saya darab 3, maka saya dapat 3x tolak 6y tolak 6z sama dengan negatif 3. Manakala persamaan 2 saya salin aja. Negatif 3x tambah 4y tambah 5z sama dengan 4. Tu dia. Jadi, kita tengok sekarang persamaan ini kita x dia
nombor dia sama, tanda dia berbeza. So, bila tanda dia berbeza, kita guna operasi tambah. Yang ini tadi kita guna operasi tolak. So, bila kita tambah, 3x tambah dengan negatif 3x habis. Negatif 4x tambah dengan negatif 6y tambah dengan 4y, you dapat negatif 2y. Negatif 6z tambah dengan 5z, you dapat negatif z. Sama dengan 4, negatif 3 tambah dengan 4 dapat 1. So kat situ persamaan kamu jadi negatif 2y tolak z sama dengan 1. Okey, jadi kalau kita tengok persamaan ini tak boleh nak selesaikan lagi. Persamaan 5, yang ini nombor persamaan ni tak kisah pun. Kalau ini tadi nak buat 6, contohnya persamaan 6. Kalau ini 6 jadi 7 lah. Tapi kalau tak nak nomborkan 6, sebab 6 tu nanti kita boleh hapus macam 7. Yang 7 ni boleh jadi 6. Tak kisah nombor persamaan, nombor pada persamaan itu tak kisah kita nak guna yang mana. Okay, next. Kita tengok. Kita nak buat Y. Sekarang kita dah dapat dua persamaan. Persamaan 5 dengan 7. Tapi kita tak boleh nak hapuskan macam tu saja sebab dia tak mempunyai nombor yang sama. Jadi, persamaan 7 saya akan darabkan dengan 8. Kenapa? Sebab saya nak samakan Z. So, persamaan 7 saya dapat negatif 16Y, negatif 8Z sama dengan 8. Ini persamaan 7 saya. Saya ambil persamaan 5. Persamaan 5 saya negatif 7Y tolak 8Z sama dengan negatif 10. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok kita dapat jawapan. Okey, so you dapat sini. Betul ke macam saya silap dia ni? Okey, so kita tengok dia tanda dia tak sama. So kita guna operasi tolak. Okey, kita guna operasi tolak. Bila kita guna operasi tolak, betul kot. Okey, you dapat negatif 16 tolak negatif 7. So, kita dapat negatif 9Y. Negatif 8Z tolak negatif 8Z, jadi dia habis. 8 tolak negatif 10. So, kita dapat jawapannya kat sini adalah 18. So, Y kita dapat negatif 2. Okey, dah dapat Y negatif 2, masuklah kat mana-mana. So, saya ambil dekat persamaan 7 atau persamaan 5, tak kisah. Okey, nak senang ambil 7 sebab kecil je nombor dia. Okay, persamaan 7, negatif 2, Y. Y kita negatif 2. Tolak Z sama dengan 1. So, kat sini negatif Z sama dengan 1. Ini dapat 4, bawa sini negatif 4. So, you dapat negatif Z sama dengan negatif 3. Jadi, selesaikan Z dapat 3. Okey, settle yang itu. Masuklah kat mana-mana persamaan kat atas tadi. Saya ambil yang ini. X tolak 2Y tolak 2Z. Okey. X tolak 2Y tolak 2Z sama dengan negatif 1 tadi. So, X kita tak tahu. X tolak 2Y negatif 2. Tolak 2Z kita 3 sama dengan negatif 1. Selesaikan. So, X you dapat sini. So, you dapat sini negatif-negatif tambah 4. Tambah 4, tekan je kalkulator pun boleh, tolak 6 sama dengan negatif 1. So, X sama dengan negatif 1 dan negatif 1 tambah dengan 2. Dapatlah X-nya nilai 1. Jadi, daripada nilai X, Y, Z yang kamu dapat ni, jangan lupa tolong semak. Okay? Macam saya kata, ramai pelajar memang tak semak. Sebab tu dia tak tahu yang dia salah. Contoh, saya ambil kat persamaan ini. So, yang ambil lah X. Apa X kita? X kita di sini ialah 1. Okey, kita buat. X kita 1 tolak 2. Y kita apa? Y kita ialah negatif 2. Negatif 2. Okey, tutup kurungan. Dan tolak 2. Z kita apa? Z kita ialah 3. Tutup kurungan. You dapat jawapan. Okey, dapat negatif 1. Okey, jangan percaya dengan satu saja. Kita buat satu lagi. Kita try dengan satu lagi. Ambil persamaan kedua. Okey. Ambil persamaan kedua. Masukkan lagi jawapan dia. Negatif 3X. X kita ialah 1. Okey. Kemudian tambah 4Y.
Y kita ialah negatif 2. Negatif 2 tutup kurungan. Dan Z kita kat situ tambah 5Z. Z kita ialah 3. Okey, tekan sama dengan. Dapat jawapan 4. Okey, kalau ada 2 persamaan betul, okey, boleh percaya yang jawapan kamu adalah betul. Okey? Boleh? Okey tak? Okey? Okay, go. Okey, kita bagi satu soalan. Cuba buat satu soalan ini. Cuba jawab soalan... Sekejap soalan mana? Okey, buat soalan nombor... Okey, buat soalan nombor 2. Buat soalan nombor 2. Okey, cuba. Okey, kalau awak tengok tadi jalan yang saya tunjuk panjang sebab saya tunjukkan darab dengan berapa. Tapi kalau kamu boleh congak, kan apa yang saya maksudkan macam ni. Kalau tadi kan yang saya tunjuk ni kan ni darab dengan 2. Tapi kalau kamu boleh congak je darab berapa dan masukkan, tak ada masalah pun. Boleh saja. Okey, soalan nombor 2. Okey, good. Okey, saya semak. Cikgu, Ya. G bersama dengan 1 cikgu. Apa dia? G bersama dengan 1 ke cikgu? Jawapan. Okey, dapat apa G awak? G1. G1. Dan yang lain? Teruskan. F negatif 1. Sekejap. G1. Okey, F F. negatif 1. Okey, E. 1. Yes, betul. Siapa hantar? Sekejap.
Try hantar semula sebab saya tak nampak sangat lah gambar soalan apa awak punya jawapan. Aikal. Okey, 2A sama 3 darab 2. Okey. 6, 12. Okey. Sama 4 tolak 1. Okey. Okey. 4 tolak 1. Okey. Negatif 4. Haikal. Haikal tengok yang Haikal buat persamaan kelima tu. Kan Haikal buat persamaan 4 tolak persamaan 1. Persamaan 4, 2E tolak 2E betul habis. Negatif 4 negatif 4F tolak F. Haikal buat negatif 3. Sepatutnya negatif 5 kan? Oh, okey, okey. Salah kat situ. Tak perasan. Salah kat situ tau. Okey. Okey. Yang atas ni tadi 3 darab 2. 6, 4. Okey. Okey. 4 tolak 1. Okey, 2 tolak 2. Okey. Negatif. Ni pun sama. Yang soalan pertama yang Haikal hantar tadi, Haikal tengok persamaan 4 tolak persamaan 1. Negatif 4Y tolak 3Y. Kan? So, negatif 7. Haikal buat 5 tu. Nampak? Persamaan 5 Haikal. Soalan yang Haikal hantar yang awal, kan Haikal dapat negatif. Kan? Saya dah perasan dah tadi. Dah. Okay, good. Hati-hati. Okey. Baiklah. Okay. Okey. Okay, bagus. Ramai yang hantar. Okay, good. Betul. Adam. Okay. Okay. Sama 1 darab 3, 6, 9, 12, 24. Sama 2 darab 2, 6, 8, 10, 8. Okay. Persamaan 1. Tambah. Okey, 87. Okey. 10, 22, 32. Okey. Persamaan 3 darab 2, 2X. Negatif 4. Negatif Z. Negatif 2. Okey. Persamaan 3 tolak 1. 3 tolak 1. So, you dapat 2X tolak Z. Okey. Negatif 4 tolak 3. Negatif 7. Negatif 4 tolak. Okey. 3 negatif 2 tolak negatif 10. Okey. Batu Y sama 4. Okey, okey darab 7 bersama 4 darab 7. 17. Saya darab tengok kawan punya ni. 119. Okey. 2 darab 7. Okey. 32 darab 7. Okey. 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 Z3. Y2.
Okey, betul. Okey, betul. Okey, ada lagi. Negatif 2. Apa? Awak kalau share gambar kat saya, jangan ada terlindung wire ke apa, tak nampak. Okey. Okey Asno, nampak kesilapan awak? Okey, ada lagi. Okey, good. God. Okey. Dah boleh? Semua orang? Okey tak? Boleh? Boleh saya teruskan? Jadi kat sini sebenarnya apa yang perlu kamu buat? Hati-hati je. Sebabnya benda ni mudah. Kan? Cuma kena hati-hati. Okey? So persamaan soalan nombor 2 ni, kat sini dia bagi 2E tambah F tolak 2G ni. Jawapan dia kamu dapat E-nya 1. Okey? Then awak punya F kamu ialah negatif 1. G kamu ialah 1. Semua orang dapat? Ada tak yang tak dapat? Kalau tak dapat, angkat tangan. Semua dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, so hati-hati buatlah ni semua. Okey. Yang ini soalan ni ada dia dalam ayat. So awak kena keluarkan apa dia punya persamaan. Kat sini kalau awak tengok dia kata the sum of 3 numbers is 19. Jadi tak kisahlah kamu nak guna huruf apa pun. Okey, kita dah biasa X, Y, Z. Buatlah X tambah Y tambah Z sama dengan 19. Dia kata kat sini first number is double. Okey, nombor yang pertama dia 2 kali ganda. Apa nombor pertama? Kat sini ialah X. Jadi buat 2X. Okey. Dia kata kat sini the sum is 22. Maksudnya tambahkan dapat 22. Jadi tambah Y tambah Z sama dengan 22. Lepas tu lagi dia kata and the second number is double. Okay, second number Y. Jadi 2Y. Yang lain dia tak cakap apa-apa. Maksudnya yang lain adalah kekal. Tambah Z. Dia kata berapa? Sama dengan 25. Buatlah macam tadi. Boleh? Okay? Boleh? Faham? Hello? Boleh. Okay. So, Boleh. okay, Faham. good. Macam tu lah. Okay. So, sekarang. Bully. Boleh. Okay. So, kita tengok seterusnya bagi persamaan linear and non-linear. Linear and non-linear dekat sini, okay. Mungkin ada cikgu kamu ajar, ada cari nilai X tu guna factorization method, ada guna formula, tapi biasanya cikgu kamu tak akan gunakan completing the square. Dia guna 2 cara ni je. Tapi saya tak nak kamu guna factorize lagi dah. Sebab factorize ni sangat bahaya. Macam saya kata, kamu kena check you punya A. Tapi ramai pelajar dia terlupa nak check. So nak selamat, guna saja formula. Apakah formula dia? Iaitu formula negative B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Formula ini tak perlu dihafal. Formula ini adalah formula algebra. Formula pertama dalam set formula SPM. Kalau kamu tak gunakan dalam tajuk ini, formula ini tak akan guna kat tempat lain. Kesian formula ini. Dah lah letak nombor 1 tapi engkau tak guna. Okay? Engkau tak guna. Okay? Engkau tak guna. Okay. Jadi, apa nak kena buat? Jadi, jangan jadi orang tak guna. Kena gunakan. Gunakan kat mana? Dekat soalan ini. Okay? Jadi, nak selamat untuk dapat markah, gunakan persamaan ini. Tak kisahlah apa-apa pun jawapan yang kamu dapat, gunakan persamaan ini. Okay, saya bagi contoh. Soalan saya yang pertama, P kuasa 2 tambah 2Q kuasa 2 sama dengan 11. Satu lagi kat sini adalah 2P tambah 3Q sama dengan, sama dengan 3P tolak 2. 2 persamaan. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah, kita akan ubah.
Okay, kat sini kita biasanya tak boleh susah nak guna elimination tadi. Nak guna hapus-hapus tu susah. So, kita gunakan substitution method. Iaitu kita gunakan kaedah penggantian. Okay, jadi apa yang kita buat dekat sini adalah kita akan ubah persamaan linear. Jadi, kamu kenal pasti mana satu you punya linear equation. So, first equation is non-linear sebab dia berkuasa 2. So, kita ambil yang second. Second ni seelok-eloknya kamu ubah. Ubah apa? You buatlah P in term of Q ataupun Q in term of P, tak kisah. Okey, contoh. Saya ambil kat sini, persamaan kedua saya 2P. So, saya nak dia P. Sama dengan, saya buat dia 3P. Okey, 3P. Kemudian kat sini tolak 6. Okey, 3P tolak 6. Okey, okey. 2P, 3P tolak 6. Oh, sorry. Tak apa, buat macam ni dulu. Okey, tak apa, sekejap Saya buat ni dulu. Ini saya kekalkan dulu. Okey, tambah 3Q sama dengan 3P tolak 6. Okey, P kalau awak nampak dekat sini 2P, sebelah kiri ada 2P, sebelah kanan ada 3P. So, saya jadikan dia satu tempat. Okey, kat sini kena pandailah nak buat P atau Q. Jadi, sebab P ada 2 ni, saya dekatkan dulu 2P tolak 3P sama dengan negatif 3Q tolak 6. So, you dapat kat sini adalah negatif P sama dengan negatif 3Q tolak 6. Saya ubah dia jadi P sama dengan 3Q tambah 6. Okey, kalau tengok saya buat yang warna hijau, kalau kamu buat tersilap, okey, tersilap bukannya akan salah, tapi dia akan menyusahkan kamu. Contohlah kamu kata kamu nak buat Q. So, you buat 3Q. 3Q sama dengan 3P tolak 6. Jadi, yang 2P ni awak bawa sana. So, kat sini awak buat tolak 2P. Jadi, awak dapat 3Q sama dengan 3P tolak 2P. P tolak 6. Maka Q awak dapat P tolak 6 per 3. Ini pun boleh. Maksudnya you boleh ambil P in term of Q ataupun Q in term of P. Tetapi siapa ambil yang hijau, okey, mungkin dia akan susah sedikit sebab adanya pecahan. Cuma kadang-kadang yang ada pecahan ni pun okey je sebab bila kamu substitute. Contoh kamu tengok sini, nampak tak? Kat sini kalau ikutkan dia jadi Q kan, kamu kena kuasa 2. Jadi kalau pecahan kuasa 2 awak akan sakit. Jadi kat sini kena pandai. Kena pandai nak ambil P atau Q. Dua-dua betul. Dua-dua kamu dapat markah. Kat mana markah diberi, kamu buat je ini, kamu dapat markah P1. Ni dia, you dapat markah P1. P1, dampak je kat situ dah dapat P1. Okay? Jadi seterusnya kita tengok. Jadi saya tak naklah kamu buat yang hijau. Sebab hijau ada pecahan. So kita ambil yang merah. Tadi kita dah selesaikan persamaan kedua. Persamaan kedua kita dah ubah dia jadi macam ni. So sekarang substitute kita gantikan. Persamaan pertama dia kata P kuasa 2. Apa P? P kita adalah 3Q. 3Q tambah 6 kuasa 2 tambah 2Q kuasa 2. You mesti write to general form quadratic equation. Jadi mesti jadikan sama dengan kosong. So tolak 11 equals to 0. Hati-hati dekat sini, you boleh guna kaedah cepat yang saya ajar sebelum ni. 3 kuasa. So, you dapat 9Q kuasa 2. Hati-hati, 9 dengan Q tu nanti kamu tersilap. Kemudian, apa kita kena buat di sini adalah kita akan buat 3Q darab 6. 3 darab 6, 18Q darab 2. So, awak dapat 36Q. Okay? 36Q. 3 kali 6, 18. 18 kali 2. You dapat kat situ adalah 36Q. Lepas tu awak buat 6 kuasa 2. So dapat 36. Tambah 2Q kuasa 2 tolak 11 sama dengan kosong. Selesaikan 9Q, 2Q. 9 tambah 2 you dapat 11Q kuasa 2. Okay? 11Q kuasa 2. Tambah 36Q. Okay, 36 tolak 11. So, kamu dapat di sini adalah 25 sama dengan kosong. Okay, sampai sini apa kena buat? Tekan saja kalkulator. Okay, tekan kalkulator EQN. You dapat jawapan. Okay, you dapat jawapan. You dapat jawapannya berapa? Tekan EQN 1.
A dia 11, B dia 36 dan C-nya adalah 25. So jawapan kamu, ingat kalkulator sentiasa memberi jawapan X. Jangan ambil X. Peperiksaan SPM sebenar ramai pelajar buat X. Salah. Kenapa? Sebab soalan tanya Q. So awak ambil Q. Q sama dengan negatif 1. Dan satu lagi, kamu dapat Q-nya adalah negatif 25/11. Ini jawapan kamu. Okey. Sampai sini, untuk soalan ini memang kamu boleh gunakan kaedah ini. Okey, memang boleh. Q tolak 1 jadi kat dalam Q tambah 1. Yang ini akan jadi 11Q tambah 25. Jangan lupa semak. Q, okey, kat sini Q darab dengan 11Q. Yes, betul dapat 11Q kuasa 2. 1 darab 25. Yes, dapat 25. Tapi kadang-kadang macam yang semalam saya kata dia ni akan salah. Jadi nak selamat, jangan guna ini. Bukan salah. Okey, bukan salah. Tapi kita takut yang macam saya kata dia check A-nya tu tak betul. So jangan guna ini. Guna apa? Okey, so awak buat macam ni. Ini turunkan bawah sikit. Okey, sebab formula tu besar sikit. Jadi tadi kita punya Q kita dapat, Q kita ialah berapa tadi? Berapa negatif 1 kan? Q kita negatif 1 dan satu lagi Q kita negatif 25/11. Okey, tengok. Okey, sebab kat sini dia nak markah jalan kerja. Nak markah jalan kerja, so awak tuliskan dulu apa awak punya A. Okey? Okey, A kamu di sini, A kamu ialah 11. B kamu di sini adalah 36. Okey, dan C kamu di sini adalah 25. Awak tengok formula yang saya bagi tahu dekat atas tadi. Nampak tu formula tu. Negatif B. Okey, masuk je formula. Negatif B. Plus minus square root B kuasa 2. Okey, minus 4AC. Okey, over 2A. A kamu ialah 11. Settle. Jangan tekan apa-apa dah kat sini. Dekat sini cumanya hiasan semata-mata. You ambil A, B, C, masuk saja dalam formula. Pemeriksa akan tengok macam ni. Okey, kat mana markah jalan kerja diberi di sini untuk soalan ini. Okey, awak tengok saya gunakan warna kuning lah. Okey. Okey, kat tadi kita dah dapat markah P1. Kat sini soalan ni markah dia 5. Markah yang kamu dapat keduanya adalah bila you substitute P ni dalam sini, you dapat markah K. You dapat satu markah. Okey, dah 2 markah dah. Markah ketiga di sini. Pemeriksa akan cek ni je. Formulanya negatif B. Okey, dia masukkan betul. Okey, B kuasa 2 dia masukkan B betul. 4AC masuk betul. Dapat satu markah lagi. Lepas tu QQ kamu betul, satu markah dan ramai pelajar sampai sini dia berhenti. Sebab rasa dah siap dah. Jangan, sebab kita ada P, ada Q. So Q ni masuk dekat P, masukkan. Jadi awak selesaikan di situ untuk kamu cari nilai P. Apa P? P kamu adalah 3Q. Q kita negatif 1. 3 darab negatif 1 tambah 6. Maka Q kamu dapat 3. Dan satu lagi P, awak tekan kalkulator lah. You akan dapat jawapan P kamu yang situ adalah negatif 9/11. So betul-betul, dua-dua betul. Okey, you dapat lagi satu markah. Full mark you dapat 5. Ramai pelajar akan hilang markah di mana? Okey, yang pertama dia hilang markah di sini. Untuk di sini P. Kenapa? Ramai pelajar tak tunjukkan. Tak tunjukkan. Okey. So awak kena tunjukkan sini. So ini satu markah. Dan satu lagi pelajar akan salah dekat sini. Kenapa? Macam saya kata semalam, you terlupa nak ubah A-nya jadi positif. Sebab kalkulator kamu, kalau kat sini nilai negatif, jawapan kalkulator kamu memang sama je. Tapi kalkulator kamu dah positif kan? So kalau kamu menggunakan kaedah factorize yang guna bracket, kamu akan salah. Jadi tolong
Bukan salah awak punya guna kaedah pemfaktoran tu. Tetapi tidak semua soalan boleh guna kaedah pemfaktoran. Jadi nak selamat, tak kisahlah apa pun soalan ditanya, gunakan formula. Okey, formula negatif B plus minus itu yang ini. Wajib guna ni. Faham? Sebab soalan lain, topik lain semua tak akan guna formula ni nanti. Okey? Cuma dekat sini sekiranya B kamu negatif, jangan positifkan. Biarkan dia negatif. B-nya negatif. Masukkan saja. Boleh? Boleh? Hello? Cikgu. Boleh, cikgu. Okey, ada soalan? Memang kena guna macam tu ke? Ya, kamu guna je ni. Dia sebenarnya tak salah guna yang dalam kurungan. Macam contoh kalau okey, sekarang ni cuba kita tukar soalan ni. Soalan ni cuba kamu tekan kalkulator, kita ambil A negatif 11, B-nya negatif 36, C-nya negatif 25. Tekan kalkulator dapat apa jawapannya? Negatif 1. Negatif 1. Kan jawapannya sama ni kan? Betul? Okey, jadi bila jawapan itu dah tentunya kamu bila gunakan bracket kan kamu akan buat dia kat situ negatif 1, so kamu buat Q tambah 1. Sini negatif, so kamu akan buat sini adalah 11Q tambah 25. Kamu buat macam tu kan? Jadi soalan saya tadi saya ubah sini negatif, sini negatif, sini negatif. Jadi pemeriksa dia akan semak macam ni. Pemeriksa dia akan semak macam ni. Q darab dengan 11Q. Dia adalah 11Q kuasa 2. Tapi kat sini negatif. Jadi, jalan kerja awak tak dapat markah K kosong. Faham? Sebab dia akan cek you punya A dan you punya C yang saya bulatkan biru ni. Untuk soalan ini selamat. Jadi, nak kejap selamat, sekejap tak selamat. Jadi, nak selamat guna kotak yang saya buat ni. Dan sebenarnya untuk soalan ini biasanya kamu akan dapat jawapan yang dalam perpuluhan. Soalan akan diakhiri dia kata round off to decimal places ataupun for significant figure ataupun apa-apalah dia bagi macam tu. Jadi tak mungkin kamu boleh guna pemfaktoran sebab pemfaktoran ni hanya dapat jawapan nombor bulat ataupun pecahan macam ni. Kalau jawapannya 0.375 bla 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 tak boleh. Jadi nak selamat memang guna ini. Yang ni sangat saya tekankan. Okey, walaupun saya tahu soalan cikgu kamu akan ajar ada guna pemfaktoran yang bracket tu dan untuk soalan yang kita bincangkan ni gunakan pemfaktoran memang betul. Tetapi untuk soalan ini nanti soalan lain okey kita tengok kita cuba satu soalan. Okey, kita cuba satu soalan. Okey, formula tu dah ambil Lama. Sekejap ya, saya turunkan sekejap. Okay, soalan saya. Okay. 3X tolak sama dengan 2Y tambah 2. Satu lagi persamaan dia 4X tambah 9Y kuasa 2 sama dengan 15XY. Okey, cuba. Buat soalan ni. Topik ni habis. Dia macam ni je. Cumanya nanti kalau saya tunjukkan untuk soalan pecahan, saya akan tunjuk sikit. Okey, cuba buat soalan ni. Yang WhatsApp kat saya bagi nama saya nak savekan nombor awak.
Kalau awak tengok dekat soalan ini, kita tak boleh lari daripada pecahan, kan? Terpaksalah guna pecahan. Dah dapat? Dia dapat point ni, cikgu. Tak apa. Tu yang saya kata. Maksudnya bila dapat point, dah tentunya tak boleh guna kaedah factorize, kan? Okay, dapat apa bang? Jawapannya bang? Yang first 1.3333. Ya, apa dia? 1.3333. X ke Y? Hantar kat saya. Hantar kat saya. Lepas tu, sebenarnya untuk soalan yang satu linear, satu non-linear, jawapan yang kamu dapat, masukkan dalam yang non-linear. You masuk dalam yang ini. Untuk kamu cek jawapan kamu. Maksudnya, X yang you dapat, okey tengok Sekarang soalan, okey, kita tengok jawapan kawan kamu. Okey, 4. Apa X bang? Saya akan bawa ni pergi sini tau. Jadikan dia sama dengan kosong 4. X ni berapa bang? Bang, bapak apa bang? Saya tak pasti. Tak apa, meh lah kita tengok. Meh aku nak tengok. Cuba 4. X ni berapa? 1.3333. Okey, 1.333. Okey, then kita tengok dia 4X kan? Tambah 9Y. Y nya berapa? 0.3333. 0.333. Okey, dia kuasa 2. So, tutup, kita kuasa 2. Lepas tu, ni bawa sini jadi tolak 15. Okey. X kita tadi, berapa tadi? 1.33. Berapa tadi? 1.3333. Okey. 1.3333. Darab Y kita 0.3333. Sepatutnya jawapannya kosong. Okey, kita tengok. Pam, nampak? Salah lah jawapan tu. Faham? Jadi semak. Semak dekat mana? Semak dekat non-linear. Jangan semak pada linear. Semak pada linear, kamu tak sedar yang kamu salah. Sebab kamu dapat jawapan dari tempat yang salah. Kamu dapat jawapan salah dari sini. Jadi bila kamu masukkan sini, kamu perasan jawapan itu betul. Jadi untuk semak, masuk dalam non-linear. Okey? Okey, tengok sini. Saya tunjuk. So kat sini sebab dia tak boleh lari dari pecahan. Sebab jawapannya, soalannya memang pecahan. So first kat sini you akan buat X sama dengan 2Y tambah 2/3. Dapat 1 markah dah. Okey, dia 4X. X kita adalah 2Y tambah 2/3 tambah
9y kuasa 2, ini bawa sini jadi negatif 15x. X kita adalah 2y tambah 2 per 3y sama dengan kosong. Okey, itu yang awak dapat. Jadi dekat sini you boleh simplify ni 3, sini tinggal 5. Dan darabkan kat dalam, so awak dapat kat situ adalah 8y tambah 8 per 3 tambah 9y kuasa 2. So dekat situ jadi negatif 5, 10. 10y negatif 10. Ada y. Awak, okay, hati-hati tau. Dekat sini kalau awak tengok, okay, ini negatif 5 darab 2y dapat negatif 10y. Dia darab juga dengan y dekat luar. Okay. So dekat situ awak akan dapat negatif 10y kuasa 2. Lepas tu negatif 5 darab 2, negatif 10 darab y. So dia negatif 10y sama dengan kosong. Awak nampak dekat sini ada 3. Kita tak nak ada pecahan. Okay. Pecahan akan menyusahkan kepala kita. So kita darab dengan 3. Tak ada lagi pecahan. Maka kita dapat 8y tambah 8. 9 darab 3, 27y kuasa 2. 10 darab 3, awak dapat negatif 30y kuasa 2. Tolak 30y sama dengan kosong. Okey, ini dengan ini negatif 3y kuasa 2. Ini dengan ini negatif 22y. Dan tambah dengan 8 sama dengan kosong. Sampai sini apa nak buat? Masuk saja dalam formula ini. Masuk saja dalam formula ini untuk kamu dapat jawapan. Awak nampak tak? Kat sini persamaan dia negatif. So kalau awak tekan calculator, you factorize, memang kalaulah jawapan tu dapat, kalau boleh guna factorize, you akan salah sebab kat sini negatif. Calculator memang dia akan automatic positifkan. So, masuklah dalam formula ini. Faham? Dah masuk dalam formula ini, nak dapat jawapan tadi, jawapan yang kamu dapat, ingat ya, calculator sentiasa memberi jawapan X. Kat sini dia cari Y dulu. So, jawapan kamu mesti tulis Y. Okay? You tekan calculator, EQN, tapi nak dapat jawapan macam saya kata tadi, masuk dalam formula ini. Faham tak? Boleh? Boleh? Boleh tak? Hello? Boleh cikgu. Okay. Okay, saya nak tunjuk, okay. Ya, lepas tu, saya rasa awak ada silap dekat sini lah. Boleh? Ni saya tak habiskan, nanti awak habiskan. Saya nak tunjuk macam ni. Saya nak tunjuk soalan yang kalau dia keluarnya dalam pecahan. Okay, contoh. Soalan saya, tengok soalan kat sini. Okay. Mana dia? Oh. Okey. Soalan saya, okey, X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Satu lagi soalan saya, X kuasa 2 tolak Y tambah Y kuasa 2 tolak 12 sama dengan 0. Awak nampak tak? Ini pecahan. Ini pecahan. Jangan biarkan dia dalam bentuk pecahan. Dia menyusahkan awak. So, kena samakan bawah dulu. So, jadi persamaan 1, ini persamaan kedua. Persamaan satu kamu jadi 3x tambah 2y sama dengan 6. Tak ada pecahan. Faham? Okey, tak ada pecahan. Okey, lepas tu awak akan jumpa soalan. Kadang-kadang dia bagi awak macam ni. Dia bagi awak contohnya 4x tambah 3y sama dengan 4x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah y sama dengan 8. Ada dua tanda sama dengan. So, apa maksudnya? Ambil persamaan ini sama dengan 8. Satu lagi, ambil persamaan ini pun sama dengan 8. Faham? Jadi, awak dapat dua persamaan. Boleh? Okey tak? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Korang tengok soalan yang saya bagi tu sangat banyak. Tolonglah buat. Okey. Dan ada jawapan dah. Cuma yang dekat soalan nombor 20 tak silap saya tadi, saya tak sempat nak masukkan jawapan tadi. Okey, nombor 20. Asal jadi kotak tu? Okey, ni kan. Ni. Daripada nombor 20, 21, 23, 20 sampai 23 ni. Saya tak masukkan jawapan lagi. Okey, yang lain dah ada jawapan. So, awak boleh cuba buat. Boleh? So, saya harap kamu buat.
Okay, sebagai latihan. Ada soalan tanya. Okay, dah lambat sangat dah budak form 4 mesti dah tunggu. Okay, so saya stop dekat sini. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Sama. Cikgu. Buat latihan. Terima kasih, Cikgu. Okay, Salam. bye. Terima kasih banyak cikgu. Okay, bye.